Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kepada pendengar dan juga orang ramai yang mengikuti program Forum Dialog Majlis Dakwah Malaysia Dewan Sosio Budaya. Pada hari ini, alhamdulillah sekali lagi bersyukur kerana kita dapat mengadakan sesi dialog ini daripada Majlis Dakwah Negara. Dan tajuk kita pada hari ini adalah amat baik sekali, iaitu keberkesanan bajet 2021 dalam kalangan masyarakat marahin Melayu di Malaysia ini. Jadi forum dialog ini memang program Majlis Dakwah Malaysia diadakan setiap minggu ataupun berkala untuk pendengaran penonton-penonton dan masyarakat, di mana pada hari ini pun mereka boleh berinteraktif dengan kita. Siapa-siapa yang ada soalan sila soal online, saya akan ajukan kepada ahli panel yang berkaitan. Seperti kita maklum, kerajaan telah bajet 2021 telah dibentang oleh Menteri Kewangan pada 6 November dan pada hari Isnin yang lepas telah diluluskan oleh Parlimen dan sudah menjadi satu undang-undang pada tahun 2021, di mana walaupun ada sedikit bangkangan dan kritisisme, tapi benda ini telah diluluskan. Jadi pada hari ini kita bertuah kerana kita telah panggil ahli-ahli panel yang tersohor dan dalam bidang yang pakar dalam bidang-bidang masing-masing. Tetapi sebelum saya memperkenalkan ahli panel kita itu, saya ingin memperkenalkan sedikit pengetahuan saya ada mengenai bajet ini, iaitu bajet kita ini katanya bertemakan teguh kita menang bersama. Ini adalah harapan kerajaan baru kita yang kita perlu dokong di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan terdapat 4 perkara yang ditekankan oleh bajet tahun ini yang perlu kita rakyat tahu semua, iaitu pertamanya, bajet ini untuk menjaga kebajikan rakyat. Keduanya, untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Ketiganya, untuk melestarikan kehidupan rakyat supaya lebih sempurna dan lebih berkeadaan baik. Keempatnya, untuk memantapkan penyampaian perkhidmatan kepada awam, kepada rakyat semua. Jadi 4 fokus utama ini telah dibentangkan dengan baik, walaupun ada banyak pertikaian dan juga kritisisme biasalah di Parlimen itu, tetapi telah diluluskan. Daripada belanjawan yang telah diluluskan, negara akan berbelanja sebanyak 322.5 bilion, banyak tu, untuk tahun 2021. Tetapi kita fikirkanlah bagaimana kerajaan untuk mendapatkan duit sebanyak itu untuk dispend. Nanti saya akan tanya ahli panel kita sekejap lagi ya. Keduanya, di mana daripada jumlah itu 236.5 bilion adalah untuk peruntukan berbelanja operasi. Ini termasuklah gaji-gaji ahli parlimen dan juga yang bersara dalam parlimen dan orang politik dan juga orang-orang kerajaan yang telah bersara dan yang sekarang ada adalah 69 bilion untuk perbelanjaan pembangunan. Untuk mencetuskan ekonomi negara perlu ada pembelanjaan pembangunan. Kalau tidak, macam mana ekonomi akan berkembang. Yang ketiganya, 17 bilion untuk perbelanjaan khas menangani COVID-19. Alhamdulillah, kerajaan memang amat prihatin terhadap pandemik COVID-19 ini dan telah diperuntukkan sebanyak 17 bilion. Diadakan juga 2 bilion untuk perbelanjaan berbagai. Maknanya kalau ada tak cukup, dia tambahlah dalam bidang dia ada reserve dalam bajet ini 2 bilion. Dan pada hari ini, khusus untuk orang marahin ini, ada peruntukan 65 bilion. 6.5 bilion khusus untuk rakyat marahin yang dijangkakan berjumlah
8.1 milion. Jadi hari ini kita akan berfokus kepada yang ini, dan yang lain-lain pun terbuka untuk dihujah oleh ahli-ahli panel kita ini. Bagi pertujuan perbincangan kita hari ini, memang Majlis Dakwah Malaysia amat berasa bangga dan bertuah kerana dapat mengumpulkan 3 orang ahli panel yang saya kira datang daripada bidang-bidang tertentu, daripada cendekiawan, profesor dan orang-orang yang di lapangan. Kita ada orang yang berpengalaman di lapangan, yang mengetahui keadaan sebenar di bawah, dan orang yang berilmu yang boleh memberi pandangan yang lebih meluas untuk rakyat memahami mengenai bajet 2021 ini, di mana banyak kekeliruan di luar sana, dan diharap hari ini dapat kita memperjelaskan sedikit sebanyak supaya rakyat menyokong dan mengambil kesempatan di atas bajet yang telah disediakan oleh kerajaan. Jadi kita hari ini juga akan memberi definisi apa yang dikatakan masyarakat Merahain itu. Kita akan dengar daripada ahli-ahli akademik kita yang tersohor ini. Jadi untuk tujuan ini, kita Majlis Dakwah Negara menyebut khusus dan berterima kasih kerana mereka sudi meluangkan masa untuk datang pada pagi ini. Pertamanya, ahli panel kita yang pertama ialah Profesor Datuk Dr. Radwan Cik Ros. Dia profesor dan pernah menjadi Vice Chancellor beberapa universiti. Sekarang ini ialah Presiden Majlis Profesor Negara, bos pada profesor-profesor di Malaysia. Inilah kiranya. Selamat datang Profesor Datuk Radwan. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keduanya ialah tidak lain dan tidak bukan satu personaliti yang terkenal yang mendukung perjuangan rakyat di bawah, terutamanya Merahain dan juga peniaga-peniaga Islam. Tidak lain dan tidak bukan ialah Tok Ki, iaitu Datuk Nazim Johan, iaitu pengerusi Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM. Selamat datang Datuk Tok Ki. Oh, terima kasih. Dan yang ketiga dan tidak terakhir, ini ialah adik saya, kawan saya daripada Universiti Malaysia Kelantan, iaitu Profesor Pakar Ekonomi, Profesor Dr. Razli Cik Razak, Dekan Pusat Pengajian Siswa Zah UMK. Selamat datang. Selamat datang. Assalamualaikum Datuk. Ya. Jadi setelah kita memperkenalkan MDN dan juga ahli panel pada hari ini, saya dengan bangga, dengan berbesar hatinya untuk menjemput ahli panel yang pertama, iaitu Profesor Datuk Radwan Cik Ros, untuk memulakan, memberi mukadimah kepada tajuk kita ini dan menceritakan apa yang sepatutnya kita dengar dan apa yang patut kita dapat, terutamanya masyarakat Merahain itu di Malaysia. Dipersilakan Datuk. Terima kasih Datuk Alim, ya, sahabat lama saya, ya. Masih segak, bukan masih segak, lebih segak sekarang. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kerana menjemput saya untuk sama-sama berkongsi, ya, pandangan mengenai tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini. Dan begitu juga saya teruja untuk bertemu semula, ya, rakan saya Tok Ki, ya, Datuk Nazim Johan, dan juga Profesor Razli Cik Razak dari UMK. Ini saya dulu ni, ya. Dua perkataan, kata kunci yang perlu kita perkenalkan dululah. Ya, pertama, ya, belanjawan 2021 ini. Bagi saya, ia merupakan satu belanjawan yang sangat istimewa, unprecedented budget, ya, of all time. Ya, sejak dulu lagi, ya, sebab kita menceritakan belanjawan dalam persekitaran yang sangat mencabar, yang dihadapi oleh bukan saja negara tapi seluruh dunia. Jadi kita lihat bagaimana strategi sebuah kerajaan untuk menangani, ya, cabaran yang kadang kita hadapi itu.
Dan untuk tujuan hari ini, saya juga teruja apabila Majlis Dakwah Negara memilih mengangkat nasib kumpulan Marhain untuk dibincangkan dalam kerangka bajet yang disediakan itu. Dan bila sebut Marhain ini sebenarnya ada dua tiga perkara yang terlintas dalam kepala. Pertama, dia memang dalam bahasa mudahnya memang rakyat jelata lah. Petani, pesawan, nelayan, pekebun dan sebagainya. Tapi dalam konteks kita mungkin kita juruskan kepada kumpulan tertentu, dan dalam konteks ekonomi hampir sama tapi tak sama dengan B40. Bottom 40 itu mungkin juga sebagiannya, bukan keseluruhannya yang boleh kita angkat sebagai kumpulan Marhain ini. Kalau di segi kontinumnya Marhain dengan B40 ini mungkin dia interrelated but not exactly the same. Okey, mengenai bajet tadi saya percaya dalam perbincangan kita tidak perlulah untuk mengulang lagi apa yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Tengku Zafrul. Kita dah tahulah 248 perenggan dia tebal dan sebagainya. Yang itu semua orang dah baca. Dan kemudian juga teks penggulungan beliau selepas mendapat maklum balas daripada ucapan-ucapan dasar dan juga pihak jawatankuasa, semuanya telah dipersembahkan. Apa yang kita nak lihat sejauh mana umpamanya isu-isu yang berkait dengan golongan Marhain ini dapat diselesaikan ataupun ditangani dalam kerangka bajet kita pada kali ini. Kalau kita lihat kepada struktur bajet yang dipersembahkan itu sendiri, kita nampak daripada semua matlamat strategi ada 3 matlamat utama yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Yang kita bercerita hari ini mungkin berkisar kepada matlamat pertama kita, iaitu kesejahteraan rakyat yang mengandungi 5 strategi atau pepetaan oleh pihak kerajaan. So itu kita bincangkan pada hari ini, dan sejauh mana umpamanya ianya boleh menangani isu-isu yang berkaitan dengan kumpulan Marhain ini. Dan saya juga cuba tergambarlah kalau disebut mengenai semua perkara-perkara yang disebutkan dalam bajet ini, ianya merupakan satu fokus kepada strategi untuk membantu rakyat. Kalau saya pinjam perkataan yang paling popular oleh Perdana Menteri, menentukan bahawa makanan ada atas meja kepada semua orang rakyat Malaysia. So termasuk umpamanya kumpulan Marhain ini, adakah mereka dapat disediakan makanan atas meja itu? Dan dalam masa yang sama juga, kita tidak boleh sebagai sebuah negara, sebagai sebuah pemimpin masyarakat, umpamanya seharusnya kita perlu memikirkan rangka pemikiran kita keluar daripada apa yang ada atas meja saja. Kalau itulah ceritanya pendekatan sebuah bajet, saya rasa satu perkara yang sangat-sangat tidak, kita akan kerugianlah apabila dalam masa yang sama kita juga boleh memikirkan apa yang boleh kita lakukan untuk mengangkat atau meningkatkan tahap kehidupan masyarakat Marhain ini dalam masa jangka pendek, itu tahun depan, dan juga masa sederhana dan jangka panjang. Itu yang lebih penting untuk kita lakukan daripada hanya untuk menentukan mereka ada cukup makan dan cukup apa yang ada keluar harian. Sebab sebagai sebuah negara umpamanya, kita tidak harus membiarkan kita mempunyai kumpulan Marhain yang besar. Kita bercita-cita mengangkat negara kita menjadi negara maju, dan adalah satu perkara yang sangat malang umpamanya kalau kita tidak menangani atau mengangkat taraf kehidupan masyarakat kita sehingga kita mempunyai kumpulan Marhain yang besar. Itu tidak seharusnya kita biarkan. Dalam konteks kemiskinan umpamanya, dulu kita pernah mengatakan bahawa tahap kemiskinan kita bawah 1%. Tapi apabila didefinisikan semula oleh pihak Bank Dunia, sebenarnya kita mempunyai tahap kemiskinan yang lebih besar daripada itu kalau mengikut kepada standard kehidupan
negara maju. So ini perkara-perkara yang perlu kita fikirkan sekali lah. Dan saya berharap kawan-kawan saya, especially Datuk P, dan juga Prof. Razli yang melihat daripada perspektif akademik boleh mengupas isu ini. Bagaimana umpamanya bajet yang kita keluarkan tahun demi tahun boleh menangani isu yang sedang kita bincangkan ini. Dan kita kalau boleh sebut saja Marhain, ada lagi lah Marhain dalam negara kita, ataupun kita kurangkan taraf jurang kehidupan antara masyarakat dalam negara kita. Itu saja untuk permulaan dan saya percaya dokumen-dokumen yang kita ada ini hanya untuk rujukan saja. Kita lebih bercerita mengenai secara santai, secara lebih tuntas dan lebih ikhlas mengenai keberadaan masyarakat kita, kumpulan yang perlu dibela ini. Terima kasih. Kita panggil sebagai rakyat jelata, rakyat yang memerlukan bantuan. Terima kasih Datuk Prof. Satu mukadimah yang relevan, hala tuju kepada perbincangan kita pada hari ini. Dan seterusnya saya ingin berpindah kepada Profesor Razli, Profesor Ekonomi daripada UMK. Saya nak minta Profesor Razli buat apa itu masyarakat Marhain sebenarnya dengan lebih akademik lagi, apa maksud dia. Dan sila jelaskan apa kaitan bajet pada 2021 ini dengan employment B40 atau Marhain ini, dan juga kaitkan dengan graduan daripada universiti untuk permulaannya. Silakan Prof. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Bahagia Datuk Alim dan bekas bos saya lah, Profesor Datuk Dr. Radwan, sahabat sejati dunia akhirat saya. Dan ni rakan baru saya yang telah selama duk tengok dalam TV dan sebagainya, hari ini dapat bertemu muka Datuk Toki yang kita kagumi perjuangan yang berani menghadapi menjaga rakyat Marhain ni. Jadi saya pergi kepada definisi Marhain lah lebih baik, iaitu khusus bagi Malaysia kita menggunakan perkataan Marhain ni untuk sinonim kita adalah kepada rakyat biasa, iaitu seperti takrif kita selalu politikus selalu guna perkataan Marhain ni, dia adalah menggambarkan rakyat biasa yang golongan tertentu pendapatannya. Tapi saya nak ceritakan dari segi apa yang saya telah baca lah, siapa sebenarnya memperkenalkan perkataan Marhain di dunia ini. Jadi dalam buku Soekarno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, karya Cindy Adam di Indonesia, dia menceritakan bagaimana pada tahun 1920-an Soekarno mengayuh basikal tua miliknya dan tanpa tujuan yang pasti kemudian dia mengayuh-mengayuh bersama seorang wanita, katanya isterinya. Jadi menuju ke satu daerah pertanian di desa Cimbitu di Bandung Selatan, dan sami-sami melihat keadaan sawah yang kehijauan. Jadi di situ Soekarno bertemu dengan seorang petani muda sambil sedang menyangkul cangkul dan sebagainya. Lalu berlakulah dialog yang agak menarik pada dalam buku tersebut. Lalu Pak Soekarno menyatakan, menanyakan kepada petani tersebut, milik siapakah yang kau kerjakan sekarang ini, wahai petani muda? Lalu petani itu menjawab, saya tuan. Kemudian Soekarno bertanya lagi, adakah kau miliki tanah ini bersama-sama dengan orang yang lain? Tidak, ianya adalah kepunyaan saya sendiri. Adakah engkau beli? Tidak, dia adalah warisan daripada ayahanda aku secara turun-temurun. Lalu Soekarno terfikir sekenak, lalu melihat kepada usaha yang dilakukan oleh petani muda. Bagaimana dengan sekupmu ini? Sekup itu dalam bahasa Melayu kita adalah pencedok. Okey? Tapi adakah ini kepunyaanmu? Yap. Jawab petani itu, ya tuan. Cangkul ini kepunyaan aku. Bajak ini kepunyaan aku. Untuk siapa yang hasil yang kau kerjakan ini? Untuk saya tuan. Maka Soekarno lagi bertanyakan, apakah cukup untuk keperluanmu? Maka petani itu mengangkat, bagaimana sawah yang sebegini kecil mampu menyara seorang isteri dan 4 orang anak. Lalu Soekarno meneruskan lagi perbualan tersebut, bertanyakan, bagaimana dengan pondok kecil itu? Adakah juga kepunyaanmu? Ya.
adakah ada kepunyaan kau? Jadi dia bertanya, adakah itu rumahmu juga? Ya, rumah kecil itu adalah rumahku. Kalau begitu, semua ini engkau punya? Ya tuan, saya punya. Lalu kemudian Soekarno menanyakan, apakah nama kamu wahai pemuda? Lalu pemuda itu menjawab, nama saya adalah Marhain. Nama saya adalah Marhain. Daripada kronologi peristiwa tersebutlah maka selalu digunakan perkataan oleh Bung Karno tentang perkataan Marhain itu membawa kepada maksud rakyat bawahan atau rakyat yang kurang bernasib baik di tanah airnya. Maka setelah hasil daripada dialog tersebutlah maka Marhainisme di Indonesia dipopularkan dan juga dibawa oleh di Malaysia oleh sebuah partai yang menggunakan perkataan Marhain itu. Jadi apa yang ditunjukkan di sini adalah merupakan rakyat bawahan atau rakyat yang kurang bernasib baik di tanah airnya. Seperti yang mana dinyatakan oleh ahli panel yang pertama tadi adalah kalau kita nak kaitkan dengan B40. Apa yang saya nak menarik sini adalah fungsi daripada perkataan Marhain tadi yang kalau kita boleh maksudkan sebagai rakyat bawahan ataupun rakyat yang kurang bernasib baik, maka kita begitu gembira apabila garis kemiskinan telah diubah pada tahun 2019 yang lepas daripada RM980 sebelum ini. Kita telah mengubah garis kemiskinan adalah bernilai sebanyak RM2,208. RM2,208. Jadi di situ kita dapat lihat bahawa daripada garis kemiskinan itu dikaji semula, maka inilah dia yang diperjuangkan oleh banyak orang, banyak NGO tentang alhamdulillah garis kemiskinan itu telah diubah. Maka saluran daripada pihak kerajaan dalam pengiktirafan kepada kemiskinan golongan B4, B1 dia panggil. Dalam B40 ini dia ada 4 golongan, Dato' Alim. Dia ada 4 golongan, dia ada golongan dan dinyatakan di situ adalah kurang daripada 2,500 dimasukkan dalam B40 dalam golongan B1, iaitu pendapatan isi rumah penengah mereka adalah kurang daripada 2,500. Jadi sesuai dengan garis kemiskinan RM2,208, maka saluran yang perlu diturunkan oleh pihak kerajaan berdasarkan bajet ini maka lebih meluas kepada mereka yang golongan Marhain, yang kalau dulu didefinisikan sebagai 980 saja, sekarang telah ditingkatkan dengan keadaan ekonomi yang ada, dengan keadaan sekarang yang ada, maka telah meningkat sebanyak RM2,208. Jadi sebagai permulaan 5 minit ini, Dato' Ali, saya menghuraikan tentang perkataan Marhain itu daripada mana asalnya Marhain daripada Bung Karno. Maka kalau kita terjemahkan perkataan tersebut kepada Marhain di Malaysia, membawa maksud sebagai rakyat bawahan ataupun rakyat yang kurang bernasib baik. Terima kasih yang bahagia Puan Datuk Alim. Okey, satu definisi dan naratif yang baik, Prof. Bawanya Bung Karno ke cerita yang baik, cerita yang selesa untuk kita dengar. Terima kasih. Seterusnya kita ingin mendengar daripada toki kita, selebriti kita pada hari ini. Allahu Akbar. Di dalam keadaan rakyat yang susah ini, pandemik COVID-19 ini, ternyata rakyat yang Marhain lah yang paling terkena beratnya tanggungan sekarang ni sebab tidak ada pendapatan, tak boleh bekerja, tak boleh berniaga, tak boleh pergi masjid, tak boleh jual, tak boleh menjaja. Maka kita minta komen daripada Datuk Toki. Adakah bajet 2021 ni memenuhi aspirasi dan kehendak rakyat Marhain ini? Terutama sekali dalam keadaan setahun inilah COVID-19 ini. Amat teruk sekali saya, orang yang tidak mendekati rakyat pun bila balik ke Kelantan dan ke Negeri Sembilan tu ada nampak kepayahan yang dialami oleh mereka ni. Silakan Toki. Ya, terima kasih semua bos-bos saya ni. Orang hebat, guru-guru saya lah. Tapi macam saya sebut awal-awal tadi, saya orang bawahan yang kalau duduk semeja pun saya mungkin jadi serba salah nak bercakap. Tapi maknanya daripada segi pandaian tu
memanglah kurang. Tapi kalau daripada segi mungkin kerja di lapangan, mungkin saya boleh mengadu apa yang kita nak adukan supaya kita dapat membawa, bukan setakat komen, maknanya kita dapat buat sesuatu. Pasal saya yakin kalau kita mungkin bersungguh-sungguh macam orang pandai macam Prof Redwan, dia boleh, pasal saya dah tengok, maknanya pasal yang lain-lain tu tak dapat tengok lagi, mungkin ada benda-benda lain, tapi maknanya ada kreativiti yang hebat. Jadi ceritanya saya nak kaitkan begini, kita memang di lapangan orang datang minta tolong, orang pinjam alung, orang masalah dengan bank, orang masalah dengan baru ni yang bas-bas, ingat tak yang bas yang pelancongan tu datang, macam mana kita kena buat. Alhamdulillah benda tu selesailah. Masalah dengan taksi, masalah dengan baru ni yang apa tu daging yang apa yang dicop halal saja di pelabuhan. Jadi benda-benda itu banyak, tapi mungkin hari ini kita lebih bercerita kepada masalah yang dihadapi oleh individu golongan malahan ini. Golongan malahan ini yang sebenarnya sebelum COVID ni pun dah memang ada masalah. Ya, sebelum COVID ini pun mereka menghadapi banyak cabaran hidup yang mungkin tak cukup pendapatan, belanja lebih, kena tipu, ya. Jadi kita being on the ground tu macam-macam kita nampak selain daripada kita turun padang, dan dia orang datang, kita pergi ke rumah dan dia orang pun datang ke persatuan, ya. Dan mungkin satu fakta yang saya nak kongsi juga bersama dalam keadaan COVID hari ini pun, kadar yang meminjam dengan alung pun bertambah-tambah. Jadi satu kadar yang meminjam dengan alung pasal dia nak teruskan kehidupan. Kadang-kadang elektrik ialah elektrik mungkin TNB tak potong, tapi kalau diduduk ramai-ramai, orang minta juga charge elektrik dia. Maknanya dalam golongan yang bawahan ini yang mereka menghadapi masalah yang masalah asas, keperluan asas, ya. Sewa nak kena bayar juga, tapi kerja dah berhenti. Dulu pun kerja tak mana-mana bagus pun, tapi sekarang lagi teruk pasal dah berhenti. Dulu mungkin boleh kerja di gerai-gerai makan dapat RM3 saja, sekarang ni dah tak boleh. Jadi mungkin juga bila kita cerita pasal ini, kita antara bajet yang mungkin kita lihat adalah bajet bantuan sara hidup ke whatever. Tapi adakah itu ultimate-nya? Pasal bantuan sara hidup ni pun dia habis juga. Kalau bagi 2,000 pun habis, 3,000 habis, 5,000 pun habis. Jadi saya sebenarnya seronok bila dapat bercakap dengan majlis dakwah ni, pasal saya rasa ada benda yang kita boleh minta kerajaan bantu kita untuk meneruskan agenda-agenda tertentu yang kita nampak bermasalah di lapangan. Ya, jadi kalau kita tengok, kita pergi ke rumah-rumah PPRT atau rumah murah ni kan, pasal baru ni kita mengantar susu, bantuan susu. Pasal sebenarnya kita dapat laporan macam ni, banyak yang beri anak-anaknya, tapi dulu pun macam tu juga, tapi tak banyak sampai sekarang, tambah banyak. Bagi susunya adalah susu kondens. Jadi yang gulanya banyak, yang anak pun tidak akan sihat. Ya, kita pun tak sihat kalau makan gula. Lepas tu ada juga yang bagi sirap. Jadi ini benda yang direct. Dan kita pun sebenarnya mungkin tak boleh nak expect kerajaan bagi. Ya, tapi kita alhamdulillah bila kita on the ground, kita tengok dan kita dapat bantulah. Kita bantu keluarga-keluarga yang susah ini, yang tak ada kerja tadi tu. Dulu dia orang ada duit, boleh juga beli. Sekarang ni duit dah tak ada. Jadi itu yang ganti anak minum susu yang kita sebut tadi. Tapi itu merupakan temporary solution, Prof. Temporary solution yang kita kena lihat secara serius apa nak buat. Kalau kita kata kerajaan bagi duit pun, itu pun masih temporary solution. Banyak mana kerajaan nak bagi duit, selama mana kerajaan nak bagi duit. Jadi kita mungkin mungkin pendapat saya tidak begitu betul, tapi saya melihat daripada segi melaksanakan sesuatu perubahan dalam diri kita. Mungkin bajet yang berpuluh-puluh bilion ni memanglah banyak, tapi
kita di lapangan ini kita mengharapkan satu perbelanjaan untuk membawa perubahan minda kita. Itu yang saya rasa yang kita perlu juga harapkan daripada pihak kerajaan. Maknanya kalau kita tengok minda yang paling yang contoh yang paling antara yang paling sesuai mungkin Profesor Razli kalau kita tengok orang Bangladesh yang datang ke sini daripada sebelum COVID sampai COVID, yang kali itu pun nak datang lagi yang kena belanja 30-40 ribu. Ya, nak datang sini kadang-kadang kena berhutang lagi. Tapi datang sini banyak juga yang berjaya. Yang saya jumpa ada kan dah kahwin dengan royalty pun ada, dapat Datuk Seri, rumah hebat tu. Saya jumpa sama kawan perempuan saya, bukan perempuan saya, maknanya seorang kawan perempuan, dia saya tengok dulu susah, sekarang ni pakai Mercedes duduk banglo. Jadi saya tanya, "Oi, bagus ke sekarang ni?" Yalah, aku kata dia, alhamdulillah lah. Mana patut kejap lagi nampak seorang Bangladesh datang. Inilah suami aku, kata dia. Jadi dia kata kalau dia tak kahwin dengan orang Bangladesh ni, dia tak merasa, kata dia. Oh, tak merasa rumah lah. Rumah dengan kereta. Jadi ini yang saya nak share. Maknanya saya rasa dalam bajet yang di-prepare ini, saya rasa mungkin ada sebahagian yang perlu saya nak minta lah orang hebat ini mungkin bawa balik, ada adjustment ke apa benda, supaya satu benda yang perlu kita buat berdasarkan apa yang kita nampak di lapangan adalah mengubah minda. Dan saya rasa juga kalau nak mengubah minda ni, antara yang institusi paling penting adalah badan dakwah. Pasal kita tengok hari ini apa yang terjadi, sikit je Prof, panjang sekali ni, okey ke ni? Okey. Contohnya kalau kita tengok kerajaan pun belanja, bukan tahun ini saja, tahun-tahun sebelum ini saya rasa tak tahulah, mungkin dah trilion ataupun beratus bilion over 60 tahun. Memang ada, dan kita pun mungkin ada juga. Contohnya dulu kita ada Biro Tata Negara, kita ada institusi-institusi yang kiranya membawa kesetaraan kepada diri kita. Tapi after some time benda tu pun dah macam tak ada, dan mungkin input tu pun mungkin kurang juga, menjadikan perubahan minda itu tidak berapa kelihatan. Maknanya kita boleh, kalau kita dapat masukkan minda orang Bangladesh, kesungguhan mereka hendak berbuat sesuatu, maka kita mungkin dapat lihat sesuatu untuk menjana balik pergerakan ekonomi ataupun keadaan negara kita hari ini. Pasal kita tengok, saya jumpa orang Bangladesh hari ini pun, walaupun kita menghadapi banyak masalah, kerja lah benda, dia ambil orang Melayu bekerja pun ramai. Jadi saya rasa bajet juga harus difokus kepada isu menukar ataupun membuat program baru kepada rakyat Malaysia, ya. Kerana kita tak nampak, mungkin ini isunya yang mungkin kurang diambil prihatin. Kita tidak ada masalah dengan pendidikan. Profesor-profesor kita mengeluarkan ramai graduan, cendekiawan, whatever. Tapi daripada sudut pendidikan, mendidik kelulusan yang tinggi, tapi kita tengok maknanya untuk menggerakkan jiwa dia itu ke hadapan. Pasal kita mungkin universiti kita lebih kepada fokus kepada akademi. Tapi kalau kita boleh buat sesuatu, terutama majlis dakwah ni lah, maknanya pasal kalau dia hati dia betul, maknanya proses macam mana nak betulkan hati dia. Macam Prof Radwan, dah tentu dia banyak program-program dia boleh turun padang. Maknanya kita nak ajak dia turun padang ni. Pasal dulu dia berkawan dengan orang besar-besar semua. Jadi kita pun tak dapat kebaikan ni, rugilah, rakyat rugi. Jadi macam mana kita boleh ajak, katakan Datuk Ridwan, doktor sendiri kan, mungkin berkongsi supaya mungkinlah kita letak bagi setiap daerah. Kalau kita kata setiap parlimen ada satu profesor pun, baru 200 lebih tak, Prof? Profesor saya nak jaga. Mungkin satu parlimen 5 profesor lah. Dia nak buat sesuatu, tapi perlukan juga perbelanjaan.
Jadi ini yang kita harapkan, satu bajet yang realistik. Pasal kita ni, kita tak pandai. Kita tak pandai untuk mendidik orang jadi doktor. Tidak, tapi kita nak cuba buat sesuatu untuk mengubah minda rakyat yang kat bawah sana. Yang hari ini, kita selain daripada apa yang saya cerita tadi, aduan yang kita terima adalah aduan nak bunuh diri. Ramai, Prof. Jadi macam mana kita nak ubahkan minda itu? Maknanya this is, memang kita susah, tapi kalau banding dengan orang lain lagi banyak susah tempat-tempat lain kan. Jadi ini mungkin sesuatu yang kita boleh propose supaya mungkin agenda beberapa tahun ini adalah untuk mengubah hati kita, sebagaimana agama kita ajar kalau hati itu baik, baiklah. Jadi baik tu kalau pandai, kita tak berapa heran apa ni, Prof. Yang kita heran adalah orang yang boleh hati dia baik, yang boleh memikir pasal orang lain, membantu orang lain. Lebih kurang gitulah untuk apa ni setakat ni, Prof. Okey, Datuk Toki, permulaan yang baik dan saya nampak komen-komen tu relevan dan mungkin kita akan tanya selepas ni keberkesanan bajet yang 2020, continuity dari segi bajet nanti kita akan tanya Datuk Toki lepas ni. Sekarang kita beralih kepada Datuk Profesor Razwan. Dalam bajet ini juga ada allocation untuk dan kerajaan kita dari segi human capitalnya memang baik, di mana ada lonjakan dari segi ekonomi apabila murid-murid atau budak-budak kampung yang belajar di universiti dan pembelajaran tinggi ini akhirnya mendapat kerja yang baik di dalam masyarakat dengan kerajaan ataupun dengan swasta dan mempunyai satu sumber human capital yang baik di Malaysia. Sebab itu negara Malaysia ini dikira sebagai tempat investment yang baik. Dan sedikit dari bidang ini kita nak tanya Datuk Razwan, adakah sistem pendidikan sekarang ini memberi ruang ataupun bajet pada tahun ini memberi ruang kepada universiti, sebab kita tengok ada bajet kad kepada universiti berkurangan amat ketara. Adakah kerajaan rasa tidak perlu lagi rakyat-rakyat marhai ini menggunakan education sebagai cara untuk lonjakan ekonomi mereka? Silakan Datuk Prof, komen sedikit mengenai bajet mengenai pendidikan ini. Terima kasih Datuk Alim sekali lagi. Okey, kita fokus kepada sektor pendidikan. Dua sektor. Satu, sektor pendidikan sekolah rendah dan menengah, dan satu lagi sektor pendidikan tinggi. Ya, dalam bajet kali ini diasingkan sebab kebetulan kita daripada satu kementerian dulu dipecah kepada dua kementerian. Tak tahulah tahun depan ataupun selepas PRU 15 besok digabungkan selagi, sebab kita banyak yoyo. Kejap gabung, kejap pecah, kejap gabung, kejap pecah, sehingga kita hampir hilang tumpuan dan fokus untuk membangunkan kedua-dua sektor itu. Okey, dari segi bajet untuk pendidikan ini, kalau seperti yang kita semua sedia maklum, peruntukan untuk sekolah ataupun di peringkat pendidikan asas adalah 50.4 dan pengajian tinggi kita ada diberikan sebanyak 14.4 bilion. Ya. Dan dari segi peratusannya, saya ucapkan syabas kepada pihak kerajaan sebab tidak pernah dalam sejarah belanjawan negara sektor pendidikan diberi kurang daripada sekitar 20% daripada keseluruhan bajet. Ini satu petanda bahawa kerajaan sentiasa menganggap pendidikan itu sebagai satu pelaburan masa depan negara. Itu satu perkara, dan itu punlah umpamanya formula bagaimana Malaysia ini dibangunkan. Kita nampak Malaysia ni apabila kita tingkatkan tahap pendidikan masyarakat, kita mempunyai keupayaan untuk human capital yang boleh memikul tanggungjawab untuk membangunkan negara dalam segala aspek. Walau bagaimanapun
apabila kita perincikan peruntukan-peruntukan yang diberi itu, saya nampak ada sedikit cabaran yang akan dihadapi oleh pihak pentadbir kedua segmen itu. Sebab kalau kita berterus terang umpamanya, dari segi peratusannya, walaupun hampir 20%, tapi jumlahnya, kuantumnya sedikit berkurangan daripada tahun-tahun yang lepas. Dan ini dibagi dalam masa belanjawan kita ditambah banyak. 322.5 bilion, dulu 196 saja. Tapi pendidikan dikurangkan sedikit. Dan ini satu perkara yang perlu kita lihat secara lebih mendalam. Dan apabila menyentuh mengenai pendidikan ini, kita perlu bercakap mengenai dua. Satu, infrastruktur pendidikan, yang saya rasa apabila kita bercakap mengenai kemudahan pembelajaran di sekolah-sekolah, kumpulan-kumpulan yang meraih dari luar bandar dan sebagainya, kemungkinan perlu kita lihat lebih mendalam lagi lah, sebab kita tahun demi tahun mendengar banyak bajet peruntukan diberikan kepada menaik taraf sekolah-sekolah daif di Sabah, Sarawak dan juga di negeri-negeri tertentu di Semenanjung ini. Tapi tahun demi tahun, cerita demi cerita, isunya tak pernah selesai. I'm just wondering whether benar-benar diadreskan isu itu atau tidak. Peruntukan itu kalau boleh kita ambil tanggungjawab untuk monitor. Benar-benarkah sekolah infrastruktur sekolah daif ini telah dilunaskan oleh kerajaan tahun demi tahun yang lepas? Sebab sentiasalah diceritakan mengenai sekolah-sekolah daif, terutama sekali di kawasan-kawasan pedalaman dan luar bandar. Dan dalam masalah pasca COVID ini, yang paling penting juga adalah satu isu berkaitan dengan teknologi pembelajaran. Sekarang ini kita banyak menggunakan online learning, dan saya cuba bayangkanlah, apabila kebanyakan daripada pelajar-pelajar luar bandar kemungkinan besar tidak mempunyai kemudahan-kemudahan ini dengan lebih sempurna. Ini satu perkara yang saya rasa perlu diadres, dan saya lihat kandungan daripada bajet yang diberi oleh kerajaan ini adalah sedikit tuan ataupun kerjasama dengan pihak institusi kewangan, tapi jauh sangat dari mencukupi. Jadi saya percaya perlu ada satu rancangan lain yang khusus untuk menangani isu mengenai akses kepada pembelajaran online dan juga peranti-peranti kemudahan-kemudahan untuk pembelajaran. Ini perlu diberi penekanan, dan kalau perlu ada bajet tambahan, saya rasa ini perlu dilakukan dan dilakukan dengan lebih serius lagi lah. Ini satu perkara yang saya rasa yang akan menjadi satu isu yang sangat besar. Bayangkan umpamanya kita di Malaysia ni kita mempunyai 10,180 buah sekolah, 700 lebih sekolah rendah dan lebihnya sekolah menengah, dan kebanyakannya adalah di kawasan-kawasan yang di luar bandar yang mempunyai masalah ini. Kerana kalau kita rujuk kepada hasil kajian yang diladangkan oleh kementerian, 39% daripada pelajar-pelajar tidak akses kepada kemudahan capaian internet ini. Ini satu perkara yang besar. Jangan cerita orang dah jatuh pokok, dah jatuh gunung baru nak address isu ni. Negara maju malulah kalau kita nak cerita mengenai perkara-perkara yang sangat basic ini. Dan di peringkat sekolah, peringkat pendidikan tinggi juga, saya cuba bayangkan kita juga akan mempunyai masalah yang besar. 14.4 bilion itu sebenarnya sedikit kurang daripada yang lepas, dan cabarannya lebih besar lagi apabila biasanya universiti-universiti perlu menjana pendapatan sendiri dalam kerangka otonomi pendidikan tinggi. 30% daripada pendapatan perlu dijana sendiri, dan saya tidak nampak apa ruang untuk pentadbir universiti untuk mendapatkan 30% ini. Bermakna tahun depan, tahun 2021 ini, kebanyakan daripada institusi pendidikan tinggi awam
dan juga swasta lain cerita lah, itu lagi banyak ceritanya ya. Awam akan menghadapi masalah kewangan yang sedikit yang sangat mencabar, terutama sekali ya, yang berkaitan dengan aktiviti asas pendidikan, termasuk makluman dan sebagainya. 30% telah tidak dapat dijana sebab kita terlalu cepat untuk memberi autonomi dan juga meminta universiti untuk menjana pendapatan 30% itu satu perkara yang saya rasa tidak dapat dilunaskan oleh kebanyakan universiti. Dan dalam aspek pendidikan peringkat individu, ya, kalau cerita mengenai pelajar-pelajar kumpulan marhain ini, ya, saya juga bayangkan bagaimana umpamanya mereka boleh dapat bantuan-bantuan yang saya difahamkan, ya, peruntukan terutama sekali PTN ya, banyak berkurangan. Kalau tidak ada langkah-langkah tertentu dilakukan oleh kerajaan, saya percaya ia juga akan menjejaskan peluang pelajar-pelajar kumpulan tertentu untuk masuk kepada universiti. Walaupun umpamanya secara asas PTN mempunyai satu dasar, semua rakyat Malaysia yang layak dan tidak mampu, mereka akan ditolong. Tapi saya percaya pertolongan itu tidak dapat dilunaskan secara 100% seperti sebelumnya. Sebab PTN ini sifatnya adalah revolving fund. Semasa COVID ini kita tak kutip, kita tak dapat kutip penuh pembayaran semula itu. Jadi kemungkinan tabung itu akan berkurangan dan dalam bajet tidak disentuh bagaimana tabung PTN itu ditambah untuk memberi bantuan kepada kumpulan-kumpulan ini. Dan selain daripada itu, bantuan-bantuan lain kepada pelajar-pelajar universiti yang tidak mampu juga, ya, perlu kita fikirkan sama. Ya, tempat kediaman, udang pembelajaran, buku dan sebagainya, ya, yang ini juga tidak banyak disentuh dalam bajet pada kali ini. Dan saya percaya, ya, kalaupun tidak disentuh secara khusus, ya, satu perancangan yang program tertentu, sama ada bekerjasama dengan pihak industri ataupun pihak-pihak GLC yang lain, ya, kerajaan boleh initiate. Sebab saya percaya tumpuan hanya kepada masalah utama yang berkait dengan COVID, tapi perkara-perkara ini juga perlu kita lunaskan. Ya, life have to go on. Pendidikan tidak boleh terjejas. Saya kalau boleh berterus terang, umpamanya saya nampak, ya, sektor pendidikan negara kita akan menghadapi banyak masalah menjelang tahun 2021 ini. Tadi saya cerita juga mengenai pendidikan swasta. Ya, untuk makluman rakyat Malaysia, ya, saya rasa, ya, satu demi satu, ya, universiti swasta ini ditutup, ya, dan hampir bankrupt. Ada yang ramai bankrupt pun. Ya, mereka tidak mempunyai keupayaan untuk meneruskan operasi mereka masing-masing. Saya difahamkan 30-40% daripada PTS, jumlah PTS lebih kurang 400 lebih, 423, 20-30% menghadapi masalah cash flow yang sangat serius. Dan bayangkan umpamanya, kalau dulu kita banyak